Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian, dalam bab ilmu, daripada sahabat-sahabat yang boleh menulis, mereka menulis Al-Quran. Kemudian Al-Quran tu bukan berhenti kat situ, ada dia punya salinan-salinan dia, dan dibagikan kepada gubernur-gubernur yang berada di tanah-tanah Islam waktu itu. Kemudian orang yang mempelajari Quran tak berhenti kat situ. Okey, aku menghafal Quran dan habis. Tak. Didalami ilmu Al-Quran. Daripada ilmu Al-Quran bercambah ilmu-ilmu sains. Orang Islam antara yang lead sains ya. Bermula daripada Al-Quran. Kita dengar nama-nama besar. Contoh saintis-saintis dalam Islam, Ibn Sina contohnya, pakar perubatan Islam. Dia tak berhenti kat situ. Kita dengar Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni pakar matematik. Orang yang mula-mula menemui huruf kosong dalam matematik adalah Al-Khawarizmi. Huruf kosong ada dibahaskan dalam buku-buku lama di India, tapi perbahasannya bukan mengenai matematik. Tapi Al-Khawarizmi membahaskan huruf kosong dalam matematik. Kalau ada huruf kosong, ada -1, -2, -3, -4. Penting huruf kosong di-establishkan matematik Al-Khawarizmi berdasarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu faraid, kiraan macam mana? Establish ilmu matematik. Tak habis ke situ tuan-tuan sekalian. Ni pakar bintang tuan-tuan sekalian. Bintang. Orang Islam. Mirza Ulugh Beg, nama pelik sikit. Hollywood tengah buat filem mengenai Ulugh Beg. Dia adalah pakar bintang. Dia orang yang bagi nama kat bintang ni. Tuan-tuan sekalian, bintang kita kat langit ni dah dibagi nama tau. Bilangannya 210,000 kurang lebih 210,000 bintang yang dia dah bagi nama kat langit. Yang mula-mula memberi nama permulaan yang buat peta lengkap bintang adalah ulama Islam. Jadi dia tak berhenti kat situ. Jadi umat Islam ni bukan umat yang duduk malas, tak. Kalau dia faham betul-betul mengenai wallazina amanu wa amilus solihat, orang beriman adalah orang yang dia juga beramal. Apa itu amal? Dairatul amal tadi, dia mesti ada permulaan, kerana dia bergerak dan kena ada khatam, dan lepas habis usaha, mulakan usaha yang baru. Kita tengok orang beriman tu sentiasa bergerak. Orang beriman tak malas. Kalau faham dia tak menjadi orang yang malas. Jadi orang bergerak, berusaha dan terus berusaha. Sampai ada doa Nabi ajar supaya kita hindarkan daripada menjadi malas kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada menjadi orang yang lemah semangat dan orang yang malas. Sebab apa malas? Sebab tidak ada benda nak buat. Tak ada dairatul amal tu, tak ada. Ini dia. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Penutup. Sebagai penutup dia. Okey. Kita dah bincang dairatul amal, 3 syarat dia. Kita dah bincang 5 bab berkaitan dairatul amal. Dan yang bab kelima yang paling penting iaitu habis satu usaha, mulakan usaha yang baru, jangan berhenti. Berhenti kita membuat benda-benda baik bila berhentinya sampai kita meninggal. Meninggal itulah penghujung kita buat baik. Sampai dalam hadis Nabi sebut, kalau kamu sedang menanam pokok, mana buat benda baik kan, hatta kiamat datang sekalipun habiskan tanam. Habiskan. Maknanya buat benda baik jangan stop. Kena ada ikhtitam dia. Kan? Jadi penutup dia. Orang yang membuat amalan. So kita dah buat amalan ni kan, apa yang kita dapat? Kita buat amalan ni, apa benda kita dapat? Kan? Dia suruh buat amalan, buat apa benda yang kita dapat buat amalan ni? Okey, 3 perkara dianugerahkan kepada orang yang sentiasa membuat amalan.
Yang pertama, orang membuat amalan ni boleh pahala. Okey. Jadi semakin banyak dairatul amal dalam hidup kita, semakin banyaklah pahala kita. Sikit dairatul amal, sikitlah pahala kita. Jadi hari ini kita nak selamat dekat akhirat, antaranya adalah dengan amalan. Dengan amalan redha Allah tu datang. Jadi orang buat amalan, dia ada pahala. Dia mendapat pahala daripada amalan dia. Itu yang pertama. Jadi nak buat amalan ni buat apa sebenarnya kan? Mungkin kita tanya, baik aku tidur je. Pertama, pahala. Pahala dapat. Pahala itu adalah untuk kita bekalan kita ke akhirat. Yang kedua, apa kita dapat pada amalan? Yang kedua, amalan ni dia ada, dipanggil fadlah. Fadlah ni ada kelebihan amalan. Setiap amalan ni ada kelebihan amalan dia. Contoh, kita membaca surah Kahfi, kita dapat pahala. Kita dapat kelebihan amalan. Orang yang membaca surah Kahfi, dia terlepas daripada sihir. Besok Dajjal tu bapak sihir. Dajjal datang pun Dajjal tak boleh sihir orang yang mengamalkan surah Kahfi. Allah panjangnya, paling pendek ayat 1 sampai 10. Jadi kita ni beramal, pahala dapat. Yang kedua, fadlah, kelebihan amalan tu dapat. Kita semayang contohnya, semayang. Pahala dapat. Apa kelebihan semayang? Allah sebut, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu nampak kesan solat tu dekat wajah dia. Orang yang semayang, dia ada nur, ada cahaya kat muka dia. Saya biasa bawa orang pergi Jerusalem, bila orang pergi Palestin. Palestin tu kota 3 agama, Islam, Kristian dan juga Yahudi. Tengok orang Islam dan orang yang maknanya nampak betul. Allah kata simahum min wujuh fi wujuh min athari sujud. Cahaya tu nampak muka. Dia bukan masalah orang tu gelap ke putih, tak, memang nampak. Ni Quran sebut. Orang banyak semayang ada cahaya kat muka dia. Ibu kakak kan, banyak kat semayang barulah muka tu berseri. Ni tepek sana, pakai itu pakai ni, tak putih-putih juga. Pakailah, tapi maksudnya semayang tu antara fadlah, kelebihan dia. Kita berusaha untuk mendapat keluarga yang bahagia, pahala dapat. Fadlah pun dapat. Fadlah tu kelebihan. Bermula usaha tu, Allah akan mudahkan jalan dia. Orang nak berusaha ni ataupun nak buat satu benda tu, dipanggil, dia akan mendapat taufik. Taufik ni jalan, dipermudahkan. Makin mudah buat benda. Tapi kena ada usaha. Itu kelebihan. Setiap benda ni dia ada pahala, fadlah. Fadlah ni di dunia. Tak ada kita kata, aku buat baik ni apa nak jadi kat aku ni? Asyik aku je buat baik, orang lain langsung buat tak tahu. Tak. Buat baik dia ada fadlah. Fadlah ni maknanya kelebihan amalan tu di dunia lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang banyak membuat amalan ni, dia diberikan barakah. Barakah ni berkat. Berkat ni maksudnya apa? Percambahan kebaikan. Bercambah kebaikan. Contoh nak senang faham. Tuan-tuan datang kuliah pada pagi ni. Mana kita buat satu amalan, dairatul amal. Ada permulaan, kita gerak daripada rumah, ada pergerakan dan ada hujung. Kejap lagi kita akan habis khatam. Habislah kita majlis kuliah. Dekat kuliah ni tiba-tibalah katakan ada satu orang isytihar. Oh, kita ni nak buat bantuan ya. Ni ada banjir dekat sekian-sekian tempat, siapa nak menyertai boleh letak ni, boleh ada tabungnya di situ. Kemudian siapa yang nak ikut, jom kita hantar bantuan tempat banjir. Maknanya daripada kuliah bercambah amalan yang lain. Oh, kita pun pergi sama-sama lah hantar bantuan, pergi tempat banjir, manalah Pantai Timur ke mana ke. Maknanya bercambah satu amalan lagi.
Dekat tengah buat amalan, berbual-bual, kita nak pergi umrah lah hujung tahun ni, jom pergilah. Boleh juga, tapi tak cukup duit. Tak apalah, yang tak cukup tu saya tambahkan. Bercambah amalan lagi. Daripada kuliah ilmu dapat berderma, derma dapat pergi umrah. Pergi umrah sana, balik-balik kawan pergi umrah, jadi besan pula, berkenan anak kita di daerah tu amal. Daripada satu amalan dia akan berkembang. Tapi orang yang tak mula, tak adalah benda tu, barakah tu tak ada. Sebab tu kalau kita mula ke amalan, kita akan tengok dia akan bercambah lagi peluang-peluang amalan yang lain. Tapi kena mula, kena do something. Jangan duduk buat tak tahu, jangan. Orang Islam disuruh untuk kita sentiasa bergerak. Taharrakun wa nasakun dipanggil. Taharrak tu bergerak, wa nasakun tu bersemangat, berusaha satu benda itu. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya sesetakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Dan perkongsian kita, apakah sesuatu amalan dikatakan sebuah amalan? 3 perkara, iaitu kena ada permulaan, kena ada pergerakan, dan kena ada penghujung dia. Dan ada 5 keadaan yang telah kita bincang, dan kelebihan orang buat amalan. So aku buat amalan tak apa sebenarnya. 3 benda: pahala, fadlah, dan barakah. Pahala kita dapat, kelebihan amalan mesti ada. Kelebihan tu di dunia, di dunia tau. Islam agama dunia akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Islam bukan agama dunia semata-mata. Islam agama dunia akhirat. Dunia kita rasa kebaikan Islam tu, akhirat kita akan rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu.